Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak-anak Ustaz tahun 3 TU semua? Apa khabar? Sihat? Ustaz harap semuanya sihat ya. Okey, jadi sebelum kita teruskan ke tajuk hari ini, kita ulang kaji dulu minggu lepas. Kita belajar tentang istilah-istilah. Ingat tak istilah-istilah yang kita belajar? Ada sunnah, ada bid'ah, lagi ada apa lagi? Ada mukjizat, ada karamah. Ada banyak lagi kita belajar. Istidraj, ada sihir, ada macam-macam lagi kita belajar. Jadi yang tu kalau boleh Ustaz nak awak tolong ingat. Sebab nanti kemungkinan Ustaz nak buat quiz. Bila sebut je bila sebut je nama istilah tersebut, awak boleh khabar maksud dia apa. Ataupun Ustaz sebut maksud dia, awak sebut maksud ni adalah maksud bagi istilah apa. Jadi waktu lepas-lepas ni insya-Allah boleh hafal. Okey, jadi untuk hari ini, untuk minggu ni, kita nak teruskan kita punya tajuk. Tajuk kita adalah beriman dengan kitab Allah. Okey, jadi beriman dengan kitab Allah ni merupakan pelajaran ketiga kita lah. Kalau awak tengok dalam buku teks tu, boleh juga sambil-sambil awak dengar dan tengok video ni, awak buka buku teks muka surat 51. Okey, boleh? Okey. Jadi beriman dengan kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Okey. Jadi kita tengok muka surat 51 tu, apa yang ditulis, Ustaz dah ringkaskan. Dia tulis kitab-kitab ni diturunkan daripada Allah kepada Nabi atau Rasul melalui perantaraan malaikat. Maksudnya macam mana? Maksudnya Allah bagi kepada Nabi dan Rasul kitab ni, bukan Allah bagi direct. Maksudnya bukan Allah bagi kat Nabi dan Rasul dan bagi kitab tu. Bukan macam tu. Allah bagi kitab ni melalui perantaraan malaikat. Malaikat tolong ambil kitab tu, turun pergi dekat Nabi dan Rasul dan bagi kitab tu kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Okay. Bukan semua. Ada Nabi dan Rasul yang terpilih sahaja yang dapat kitab ni. Dan melalui malaikat lah. Okay, kemudian dia bagi tahu situ, dia kata kitab-kitab yang Allah turunkan ni bukan ciptaan manusia. Bukan manusia reka sendiri tulisan-tulisan tu. Mungkin manusia tulis, mungkin manusia yang tulis, tetapi bukan ciptaan manusia. Kata-kata dalam kitab tu bukan manusia yang reka. Faham tak? Kata-kata dalam tulisan-tulisan dalam kitab tu bukan manusia yang fikir sendiri, bukan. Memang Allah turunkan dah. Jadi manusia ni bila dia dapat, dia tulis. Gitulah. Tapi bukan dia cipta. Kata-kata tu, ayat-ayat dalam kitab tu bukan dia cipta. Allah, daripada Allah. Yang tu daripada Allah. Seterusnya, kitab ni merupakan panduan hidup manusia, panduan hidup umat semasa itu. Contohnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan Al-Quran tu menjadi panduan hidup kita. Kita ni umat Nabi Muhammad kan. Jadi panduan hidup untuk manusia ataupun umat Nabi tersebut. Faham tak? Okay, faham jadi kita kena rujuk kitab Al-Quran lah. Tak boleh kita nak rujuk kitab lain. Kita boleh tengok, kita boleh baca, tapi kita tak boleh nak rujuk untuk jadikan panduan hidup kita. Tak boleh. Panduan hidup kita Al-Quran. Okey, jadi macam mana perjalanan dia daripada Allah kepada Rasul? Nampak tak Ustaz letak malaikat kecil kat situ? Sebab melalui malaikat. Allah beri kepada Rasul, bukan Allah bagi kat malaikat, Allah bagi kepada Rasul, tetapi melalui malaikat. Malaikat yang tolong turunkan kepada Rasul. Kemudian Rasul-Rasul ni dia sampaikan kepada umat manusia. Macam Nabi Muhammad, dia sampaikan, dia cerita kepada sahabat-sahabat dia apa wahyu yang turun. Dia sebut kepada sahabat-sahabat dia. Ada sahabat-sahabat dia yang hafal, ada sahabat-sahabat dia yang tulis. Kemudian makin lama zaman berganti zaman, makin lama ada sahabat-sahabat yang bukukan kitab tu. Dia kumpul semua, dia bukukan. Kemudian dicetak makin banyak sampailah kita sekarang kita boleh baca Al-Quran. Betul tak?
Ada orang baca Al-Quran dalam bentuk kertas. Ada orang baca Al-Quran dalam handset pun ada. Dan sebenarnya kata-kata dalam Al-Quran tu bukanlah kata Nabi Muhammad, bukanlah kata-kata para sahabat, tetapi itu adalah kata-kata daripada Allah. Okey, boleh? Baik, dan dia adalah panduan kita lah. Okey, seterusnya kita tengok muka surat sebelah, muka surat 52. Okey, kita tengok ada 4 buah kitab yang pernah Allah turunkan ke bumi ini. Ada 4 buah kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, iaitu nombor 1 kitab Zabur. Kitab Zabur, siapa pernah baca kitab Zabur? Ustaz tak pernah baca kan? Kitab Zabur ni Allah turunkan lama dulu, khas kepada Nabi Daud alaihi salam. Khas kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Zabur. Yang kedua nama dia kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni kalau awak ingat cerita yang dia melawan Firaun, Nabi Musa alaihi salam. Seterusnya kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Jadi ingat, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Okey, Injil Nabi Isa, ingat Nabi Isa ni kalau awak ingat cerita pasal dia kena salib. Tapi sebenarnya bukan Nabi Isa yang kena salib tapi ni orang Yahudi dia nak salib Nabi Isa. Salib ni maksud apa? Dia bunuh lah. Dia nak bunuh Nabi Isa. Ini kisah Nabi Isa. Dan kitab Zabur Nabi Daud, ustaz tak tahulah agama apa guna sekarang ni. Tetapi kitab Taurat Nabi Musa, agama Yahudi dia claim, ataupun dia claim dalam bahasa Melayu dia claim lah, agama Yahudi dia katakan dia berpegang dengan kitab Taurat. Sedangkan kitab yang dia pegang sekarang adalah kitab yang sudah ditipu, ditukar isi kandungan dia. Orang zaman dulu dah tukar dah isi kandungan kitab Taurat, sampai sekarang jadi nawak. Kitab tu jadi nawak dah. Dan orang Yahudi pegang sekarang adalah yang nawak tu lah, yang tipu tu lah. Kitab Injil pun sama. Kitab Injil didakwa ataupun orang Kristian dia kata dia berpegang dengan kitab Injil, tapi sebenarnya kitab Injil yang dia berpegang sekarang sudah diselewengkan, sudah ditukar. Maklumat dalam kitab tu dia macam ada orang ubah dah, orang tipu-tipu dah dalam tu. Dan sekarang ni orang Kristian, sebab apa dia jadi kafir? Sebab dia beriman dengan kitab yang salah. Jadi salah lah, dia kafir. Orang Yahudi pun sama macam tu. Dan kitab Al-Quran, sebab tu kita kata Al-Quran ni adalah mukjizat Nabi Muhammad paling besar. Sebab apa? Nabi Muhammad dia tinggalkan kitab Al-Quran ni lama, zaman dulu, lama dah. Dia tinggalkan kitab Al-Quran kepada para sahabat dan kepada semua umat Islam. Kalau awak fikir zaman dulu dah, lepas tu dapat ke kita sedikit pun orang Islam dah ubah, sedikit pun dah berubah maklumat dalam kitab tu. Faham tak? Maksudnya yang macam mana Rasulullah dapat daripada Allah, dan Rasulullah bagi kepada para sahabat, macam tu juga yang dapat kat kita hari ni. Maklumat dalam tu masih sama, ayat dalam tu masih sama, bahasa yang digunakan pun masih sama, bahasa Arab. Cumanya ada yang berubahnya. Mungkin dulu tak ada baris, sekarang ulama letak baris. Nak suruh senang baca, senang faham. Tu je yang berubah. Maksud dan ayat tu sama, step sama, tak ada berubah sikit pun. Inilah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, Al-Quran. Sebab tu dinamanya mukjizat terbesar, sebab dia sampai hari akhirat, sampai kiamat, Al-Quran tu dia tak ada dak orang yang ubah. Ada orang jahat dia cuba ubah kandungan Al-Quran, tapi berjaya ke tak berjaya. Sebab orang Islam mesti ada yang menghafal Al-Quran, betul tak? Bila dia hafal Al-Quran, dia baca kitab Al-Quran yang salah, dia akan ni salah ni, sebab dia hafal, dia tahu ni salah ayat-ayat ni. Sebab tu penghafal Al-Quran Allah kurniakan anugerah yang istimewa bila dekat akhirat lagi. Okey, jadi ini 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okey, Zabur Nabi apa? Daud, betul. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan last sekali Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus terbaik. Harap semua boleh ingat ni. Ni penting juga ingat ni.
Okey, dan last sekali kita tengok tujuan kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah. Kenapa Allah turunkan kitab ni kat bumi ni? Okey, dia ada dua je yang tersenarai dalam buku kita. Yang pertama, sebagai panduan ataupun menjadi panduan kepada Rasul. Supaya Rasul ni dia baca kitab tu, dia tahu macam mana cara nak dakwah, macam mana cara nak sampaikan kepada manusia. Yang pertama, sebagai panduan untuk Rasul tu sampaikan kepada manusia. Yang kedua, menjadi panduan kepada Rasul juga untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan selamat. Panduan untuk Rasul memimpin manusia ke jalan yang benar dan selamat. Sebab apa? Sebab Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah mengeluarkan pendapat ataupun bukan pendapat, maksudnya dia tak pernah pun mengeluarkan kata-kata yang mengikut nafsu dia, mengikut keinginan dia. Bila sahabat tanya macam ni hukum, tak ada pun dia keluarkan kata-kata dia tu mengikut keinginan dia, tak ada. Hampir semua perkataan Nabi adalah wahyu daripada Allah, adalah Al-Quran. Hampir semua perkataan Nabi adalah Al-Quran. Hampir semua, tapi tak semualah. Jadinya ada kadang-kadang bila sahabat-sahabat tanya ataupun orang kafir bertanya kepada Nabi, Nabi tak jawab lagi. Sebab Nabi tunggu Allah tolong, Allah bagi turunkan wahyu. Bila Allah turunkan wahyu, jadi Nabi sebutlah wahyu tu kepada orang-orang tu untuk memberi jawapan. Ni ada banyak peristiwa lah yang berlaku macam tu. Okey, jadi baik Okey, jadi kita sebelum kita ni habis, kita tengok dulu balik daripada awal sampai akhir, laju-laju kita tengok beriman dengan kitab Allah. Ini tajuk kita. Okey, kemudian boleh tengok sebentar lalu. Diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, kemudian Nabi ataupun Rasul memberi kepada umat manusia. Dan kitab ni bukan ciptaan Allah, dan kitab merupakan panduan hidup manusia. Seterusnya ada 4 buah kitab, tak Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa dan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan last sekali 2 tujuan kitab diturunkan. Yang pertama, menjadi panduan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Yang kedua, panduan kepada Rasul juga untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan selamat. Okey, senang je untuk hari ni. Jadi Ustaz nak bagi kerja rumah sikit. Kerja rumah ni adalah Ustaz nak minta tolong awak buat ataupun salin nota slide Ustaz ni. Salin tajuk dia, tulis dulu ni. Itu dia. Jadi dalam buku tulis awak tu, awak tulis hari, tulis tarikh, garis sebelah kanan. Kemudian awak tulis tajuk dia, beriman dengan kitab Allah. Kemudian awak tulis nota ni. Tulis nota. Senang je, Ustaz dah ringkaskan ni. Tulis nota ni. 4 buah kitab yang diturunkan, tujuan kitab diturunkan, Ustaz dah ringkaskan. Tetapi susahnya apa? Bukan susah pun sebenarnya, senang juga. Cumanya kerja awak menjadi ni sikit. Sebab Ustaz nak awak salin dalam jawi. Jangan salin dalam rumi. Salin dalam jawi. Tulis dalam jawi. Tulis dalam jawi. Kalau dok tahu ejaan macam mana, tengok dalam buku teks muka surat 51 dan 52. Senang sahaja. Okey. Tapi dalam buku teks tu dia macam panjang sikit lah. Ustaz punya, Ustaz dah ringkaskan bagi jadi comel sikit. Okey, boleh? Okey, jadi sampai situ je Ustaz rasa. Yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang tu daripada diri Ustaz sendiri. Apa-apa pun sebenarnya semuanya datang dari Allah Ta'ala. Jadi kita, okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.